أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita membaca kitab Fiqh Aulawiyat pada muka surat yang ke-70. Baik, tajuknya mengutamakan ijtihad daripada taklid. Kita dah baca sedikit hari itu tentang apakah yang dimaknakan dengan ijtihad dan apakah yang dimaknakan dengan taklid. Kita ulang balik tentang ijtihad. Sesuatu perkara, hukum atau pendapat yang dikeluarkan oleh orang-orang yang layak mengeluarkan pendapat dan fatwa, jika sesuatu itu tidak terdapat di dalam nas-nas yang tertentu, maka dikeluarkanlah ijtihad. Dan satu lagi ialah taklid. Taklid ialah ikatan ataupun ikutan kepada orang-orang yang berijtihad tadi. Kita ni tak layak berijtihad, maka kita mengikut mereka. Maka perbuatan kita mengikut itu dipanggil sebagai taklid. Baik, Allah berfirman, Ibnu Qayyim mendasarkan larangan dan celaan atas sikap taklid pada firman Allah, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Surah Al-Isra ayat 36. Jadi pendapat di sini satu pendapat daripada seorang ulama, nama dia Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim ni dia tak suka kita ni ikut buta, ikut saja. Ni baru mukaddimah ni. Jangan tuan-tuan kata ini pendapat Ibnu Qayyim ni adalah pendapat yang qat'i, yang dah putus dah. Ni dia baru cerita pendapat tentang Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim kata dia mencela orang-orang yang duk ikut saja tanpa membuat ijtihad. Berdasarkan Al-Quran pada ayat 36 surah Al-Isra. Ia berkata, berdasarkan kesepakatan para ahli ilmu, taklid bukanlah mengetahui. Kemudian ia menuturkan pula dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in lebih daripada 80 versi tentang pembatalan sikap taklid dan penolakan terhadap tuduh-tuduhan para pendokongnya. Maka imam ataupun pendapat Ibnu Qayyim ini mengatakan bahawa orang yang mengikut ni bukan ada ilmu. Bila ada ilmu dia mengikut saja, macam mana nak beribadat, kata dia. Maka dia pun mengeluarkan satu kitab, nama dia A'lamul Muwaqqi'in, yang menceritakan tentang tak betulnya taklid dan menolak tuduhan-tuduhan yang menolak orang yang tak setuju dengan taklid. Jadi tuan-tuan, kita lihat di sini dalam kitab-kitab yang lain tentang masalah taklid, yang terbahagi kepada dua jenis taklid. Pertama, taklid buta.
main ikut saja. Dia tu buat keluar satu pendapat, kita buat ikut pendapat dia, kita ikut saja. Taklid macam inilah yang tak mau, taklid buta. Tak rujuk belah sana, tak rujuk belah sini, tak tengok sana, tak tengok sini, aku ikut sini. Kita pula mengikut dia saja. Yang ni yang nama dia taklid buta. Yang ni kita tak mau. Yang ni hak Imam Ibn Qayyim tu sebut. Tu yang saya dalam kereta tadi, ada orang hantar mesej dekat saya, ustaz ni mengkonfuskan jemaah. Saya balas balik, confuskan dalam bab apa? Dalam bab dua benda. Satu, bab perempuan pakai sanggui tinggi, dan satu lagi bab hari ibu. Dia kata ustaz tu sebut dalam TV pakai sanggui tinggi haram. Ustaz kata tak apa. Ustaz mana tak tahu pergi ceramah tu, dia kata sambutan hari ibu haram. Ustaz kata tak apa. Saya tanya dia, yang depa kata haram tu ada dalil ke? Dah keluar fatwa ke kata haram sanggui ni? Saya pun tak berani nak kata haram, saya pun tak berani nak kata halal. Tapi tak ada lagi kata haram. Macam mana kita boleh mendahului majlis fatwa dan ulama-ulama yang lebih muktabar daripada kita? Saya kata pemakaian sanggui tinggi, depa buat keluar satu hadis. Di atas bonggol, di atas kepala mereka ada bonggol unta yang sengit, tanpa mereka melihat keseluruhan hadis. Saya baca hadis, sinfani min ahlin nar lam arahuma, dua jenis ahli neraka yang akan menjadi ahli neraka yang aku tak pernah tengok mereka ni. Maknanya zaman Nabi tak ada. Pertama, qaumun ma'ahum siyatun ka'aznabil baqari yadribuna bihan nas. Satu manusia yang memimpin orang, yang memukul manusia macam penggembala memukul lembu. Maknanya pemerintah yang zalim. Yang ni tak masuk syurga, ahli neraka. Yang kedua kata Nabi, wa nisaun ariyatun kasiyatun mumilatun mailatun ala ru'usihin ka'asnimatil bukhtil mailah. Hadis dia kata orang yang kedua ialah perempuan yang berpakaian tetapi bertelanjang. Bila berjalan menggoyang-goyangkan tubuhnya dan pinggulnya, dan di atas kepala mereka ada seperti unta, goh tu bonggol unta yang sengit. Kenapa hang terus ambil yang nombor 3? Nabi bagi ciri perempuan tu 3. Berpakaian macam orang bertelanjang. Jadi kalau satu perempuan dia pakai sanggui tinggi, dia pakai jubah, pakai sarung kaki, sarung tangan, sarung lengan semua, sanggui tinggi, takkan dia ahli neraka. Selagi mana sanggui dia itu di bawah tudung dia, tak nampak di tudung, kita nak kata haram. Dia bukan mendedahkan aurat. Nabi kata perempuan ni bila berjalan melenggang-lenggokkan badannya. Perempuan tu ada akan melenggok-lenggok, tuan-tuan. Kalau perempuan yang berjalan tepi jalan tu melenggok-lenggok, zaman Nabi pun ada. Nabi kata aku tak pernah tengok. Zaman Nabi tak ada. Siapa dia yang bila berpakaian macam orang telanjang, tak cukup kain, dia bila berjalan pula goyang-goyang, aku tak pernah tengok. Cuba cek hajinan, siapa dia? Kalau perempuan tu berjalan di market zaman Nabi dulu ada. Yahudi pun ada melenggok masa itu, tapi Nabi kata tak ada. Hak style lagu tu tak ada.
Atas kepala ni macam-macam benda dia berbuh. Saya kata, itulah Ratu Cantik, itulah Peragawati. Cuba tuan-tuan tengok Peragawati, cukup kain tak? Berjalan lagu mana? Macam mana berjalan dia? Melenggok-lenggok. Ada tak pertandingan Ratu Cantik zaman Nabi? Ada tak catwalk zaman Nabi? Tak ada. Tu baca sampai hadis-hadis tu. Jangan ambil satu je. Tengok bonggay hutang tu. Nampak Nabi kata tak masuk syurga bonggay atas kepala tu. Hei, maklum ni jalan duk geduk-geduk pergi ke Mekah, pergi ke Arab, pergi ke mana, biasa sanggui tu, rambut panjang. Fahamlah hadis tu betul-betul. Jangan cepat pergi kata haram. Ciri tu ada 3. Bertelanjang, melenggok-lenggok, atas kepalanya ada bonggoi. Cuba tengok Ratu Cantik, atas kepala semua sanggui besar lah apa bendanya. Kalaulah pakai sanggui tinggi tu masuk neraka, tu buah dada orang perempuan tu macam mana? Dia pakai baju dalam, dia pakai baju kurung, nampak lagi tak buah dada dia? Bentuk dia nampak tak? Nampak. Bila tiup angin nampak. Kalau gitu makcik-makcik kerat, buang. Dah nampak. Antara buah dada, minta maaf saya cakap segeram ni, antara buah dada dengan sanggui, mana hak orang steam? Ada orang steam tengok sanggui, steamnya taubat lahum mampu tak ada, melainkan orang gila babi ya tuan-tuan ni. Kalau sanggui tu terganga hang kata berdosa, nu hak buah dada perempuan dia pakai telekong pun dia nampak. Nak kata haram apa? Dia pakai baju dalam, dia pakai baju kurung, dia pakai tudung labuh, nampak bentuk lagi. Nak haram apa bendanya? Benda yang dah tak boleh nak elak. Kalau yang tu pun jadi sanggui atas kepala ni dia pakai, tak nampak rambut, tak nampak apa pun, takkan kita nak kata haram? Kalau haram rambut, haram jugalah dada perempuan. Apa tak? Masalah hari ibu, hari Valentine lain, hari Valentine lain, hari memperingati kekasih. Kalau kekasih kita tu isteri kita, isteri kita tu kekasih kita. Kekasih ni bukan maknanya dah belum kahwin. Isteri kita tu dah kahwin, kita kasih tak? Boleh tak kita panggil dia wahai kekasihku? Boleh panggil tak? Boleh tak? Kalau hari tu kita sambut, nah, aku sayang dekat hang. Yang salahnya hari kekasih, yang haram tu apa? Belum kahwin, pi pegang tangan, pi beromen, pi duk cium pegang tangan tengok wayang, buat projek, yang tu yang haram. Hari ibu nak haram ke benda apa? Ada tuan-tuan nak projek ngemak hari ibu, kita nak kata haram apa? Tuan-tuan sambut hari ibu, kalau katalah kebetulan hari tu, kalau katalah kebetulan hari tu, hari kerana nak ingat mother apa benda ke, tuan-tuan tahu kan mother tu? Tuan-tuan sambut dia tu kerana nak sambut mother Kristian tu ke? Tak, aku nak sambut ni pasal mak aku. Sayang pada mak setiap saat dan ketika, tapi tak salah satu hari khas kurang ingat dia. Tak salah. Takkan kita nak kata salah? Jadi jangan cakap fatwa tu kata haram. Majlis fatwa tak kata haram, diam. Sebut wallahu alam, rujuk majlis fatwa. Setakat ni tak ada kata haram. Bila tak ada kata haram, haruslah. Cubalah bagi jawapan macam itu. Dan kita pula ni hak jadi orang awam ni, hak duk dengar ceramah ni, jangan jadi taklid. Sampai tak boleh tolak, tak boleh tengok yang lain, tak boleh kaji yang lain, aku nak ikut dia aja. Itulah yang salahnya taklid. Rujuklah yang nu kata apa, yang ni kata apa. Itu makna dia taklid yang salah. Oh, sambut hari ibu haram. Nu hak pi teh pusam tak haram lah. Hak pi beraya teh pusam tak haram. Yang pi dekat tokong Hindu, yang pi duk bawa api lagu tu, pi calik tak haram lah. Yang tu lagi bapak haram. Keluarkan hukum. Kalau nak keluar hukum semua sekali. Dulu saya tengok pemimpin-pemimpin besar, haram pemimpin ni pi resmi tai pusat.
Saya nasihat. Kita ni letakkan agama nombor satu. Kita bukan letak politik nombor satu. Kalau politik kita betul, kita kata betul. Kalau politik kita kata tak betul, tak betul lah. Al-Islamu ya'lu wala yu'la alaih. Islam tu paling tinggi. Tak ada siapa yang lebih tinggi pada Islam. Ini konsep kita begitu. Yang kedua, taklid yang dibolehkan tu apa? Ni, sekarang kita ada ahli sunnah wal jamaah, mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali. Kita sekarang ikut Syafi'i. Hang ikut Syafi'i ni hang taklid. Dalam kita mengikut ahli sunnah wal jamaah, itu tidak dikira taklid. Dan taklid itu pun adalah taklid yang dibenarkan, sebab kita tak tahu. Maksud tak tahu di sini apa dia? Maksudnya kita tak sampai nak boleh nak kaji, nak faham, nak mengerti macam mana yang mereka faham dan mengerti. Pasal apa? Bahasa Arab kita tak boleh, hadis kita tak boleh, Quran kita tak apa nak faham. Jadi mereka ni orang berilmu, mereka kaji, seluruh manusia umat Muhammad, Nabi Muhammad yang Islam ni mengiktiraf mereka ni adalah orang yang betul. Pendapat mereka semuanya betul. Hambali betul, Syafi'i semua betul. Maka tuan-tuan ikut saja lah. Empat ni mana-mana pun betul. Itu tidak dikira taklid buta. Sebab mereka ni semuanya betul. Empat. Hai Ustaz, Islam tu satu. Takkan sampai empat pula? Saya kata Islam memang satu. Tapi nak memahaminya, nak mengikutinya, nak beramal dia, ada banyak jalan. Yalah, kalau Islam tu satu, mesti jalannya satu. Hai, kalau jalan satu, susahlah. Bagan serai ni satu. Tapi nak mai ke bagan serai ni, berapa jalan? Daripada Lopong Su, satu jalan. Daripada Parit Buntar, satu jalan. Daripada Taiping, satu jalan. Daripada udara, satu jalan. Cubalah bagian serai ni satu jalan je, tak kesusah orang. Mai ikut bagian Parit Buntar pun betul, mai Lopong Su pun betul, mai ikut Bukit Merah pun betul, mai ikut Taiping pun betul. Janji hang sampai bagian serai. Tu je lah, apa masalahnya? Itu kita mengikut mazhab Syafi'i, mengikut Hanafi, mengikut Hambali, tak dikira taklid. Sebab kita belajar, kita membahas. Bila tuan-tuan belajar semayang mengikut mazhab Syafi'i, mazhab Syafi'i keluarkan hadis ni, mazhab Syafi'i keluarkan hadis ni, mazhab keluarkan dalil. Nampak masing-masing ada dalil, clear lah. Yang hak sanggui tadi, hak hari ibu tadi, dalil tak mana hang kata haram. Kalau dalil hang tu pun tak kemah lagi, hang nak kata hari ibu tu haram, tak kemah lagi. Sebab tu saya, satu ustaz dia kata, orang lelaki pakai baju pink ni haram, menyerupai perempuan. 1, 2, 3, 4 belakang seorang. Di mana dalil yang mengatakan perempuan itu warnanya pink? Di mana? Ada dalil hadis? Tidak ada dalil. Zaman Nabi pun tak ada warna pink. Dia kata kita yang menetapkan perempuan pakai pink. Menetapkan, Nabi tak tetap. Apa salah laki-laki pakai warna pink? Tak salah. Dia kata kalau warna pink itu dah ditetapkan pada orang perempuan, maka haramlah laki-laki pakai. Siapa tetapkan? Ada ayat Quran sebut, ada hadis Nabi sebut? Tak ada. Manusia tetapkan. Siapa manusia nak tetapkan? Kenapa kita nak halalkan satu benda yang, nak haramkan satu benda halal? Qul man harrama zinatallah. Warna-warni ini ialah nikmat Allah. Kenapa kita nak halalkan, nak haramkan? Dia kata kita dah tetapkan pink untuk wanita. Tu jamban. Tandah lelaki, tandah wanita. Siapa tetapkan? Nabi tak? Tak. Quran tetap? Tak. Tok Siok tetap. Dia pergi paku tu, tandah wanita. Salah tak tuan-tuan pergi masuk tandas perempuan? Dosa. Masuk tandas lelaki penuh, aku nak kencing.
Pak Long kata pergi tandas perempuan. Kan ada orang tak ada siapa pun pergi lah. Kita pun bila lari memang tak ada sungguh. Masuk untuk dosa tak? Tak dosa. Nak berdosa lagu mana? Yang dosanya dia perempuan masuk sekali. Mak ngah tumpang sekali. Mak ngah buang dia pun buang. Selama rok je tengok ayam tu baru haram. Haram tu bukan sebab masuk tandas tu. Haram pasal dua-dua dalam jamban. Saya baru ni pisah lah ceramah tuan-tuan. Buat kat Padang macam biasa sebulan sekali. Nak pergi tandas. Taman no tandas depan ni. Jumpa tandas kat taman. Saya pergi belah sini tak tulis laki. Pergi belah sini pun tak tulis laki. Hai, mana satu perempuan, mana satu laki-laki. Hak tengah ni kunci. Adalah tandas OKU. Mana satu hak perempuan tak ada. Jenguk sini tak ada orang, jenguk ni tak ada orang. Hai, kalau kita dulu kampung-kampung ludah kat tapak tangan. Tu. Hak mana panjang belah situ. Ni orang dulu-dulu. Saya pun masuk belah kanan, tawakal tu Allah, masuk. Duduk dalam tandas tu, orang perempuan masuk. Apa-apa ni? Mak, ni tandas perempuan kan lelaki? Tak tahu, mak sajalah. Saya duduk cekung dalam tu. Lantak gampang lah, aku tak tahu. Buat je saya batuk, mau lari depan tu. Dah tak ada benda apa. Nak kata apa, saya duduk diam. Sampai mereka keluar, baru saya keluar. Saya keluar, mereka duduk ada kat depan. Mereka kata saya menceroboh pula. Padahal saya masuk dulu. Tulis pun tak ada, gambar pun tak ada. Nak kata apa? Jadi tuan-tuan, balik tentang taklid tadi ni. Masalah taklid, kita bukan ikut Imam Syafi'i dengan buta. Imam Syafi'i ada dalil-dalil dia. Imam Hanafi ada dalil-dalil dia. Kita belajar kita tu dengan ilmu. Maka tak salahlah kita mengikut mazhab. Sebab hari ni ada orang kata bebaskan daripada mazhab. Kita ikut yang Nabi punya aja. Nak ikut yang Nabi punya, mau hantar orang. Hak Syafi'i ni tak ikut Nabi punya. Yang Maliki ni tak ikut Nabi punya. Semua ada dalil, tuan-tuan. Contohnya apa? Satu hari Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, orang tanya dekat dia, wahai Abdullah, bagaimana dengan seorang perempuan yang baru kahwin dengan laki-laki, tiba-tiba laki-laki ni mati, belum sempat bersetubuh. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, perempuan ini ada iddah, perempuan ini dapat mas kahwinnya, perempuan ini dapat pusakanya. Dia kahwin pukul 12 tengah hari, anak dara ni 18 tahun, nikah dengan Tok Wan 81, 1881, lawa tu number tu. Anak dara 18, anak Tok Wan ni 81. Dia ni alung, hutang banyak. Mak pak perempuan tu kata, Tok Wan weh, kami tak ada duit nak bayar, nikah dengan Tok Wan lah anak kami. Tok Wan pun minum kopi macam-macam, tuan-tuan weh. Tongkat Ali, tongkat mat semuanya ada belakang. Lepas akad nikah, darah tinggi mati. Baru saat-saat akad nikah tengah duk baca doa, mati Tok Wan ni. Isteri dia jadi apa? 4 bulan 10 hari iddah. Masa akad nikah tak tetap lagi berapa mas kahwin. Nanti bincang akad nikah dulu. Macam mana nak bayar dekat dia Tok Wan dah mati? Maka dalam fiqh kata hendaklah diambil kakak dia berapa mas kahwin, mak menakan dia berapa mas kahwin, dibayar mengikut harga kak dia, mak menakan dia, mak dia bayar mas kahwin pada perempuan tu. Yang ketiganya perempuan tadi dapat pusaka. Ini pendapat Syafi'i berdasarkan satu kisah hadis Nabi SAW. Tetapi ada ulama kata perempuan ni tak ada iddah lah, macam-macam pendapat. Sebab tu tuan-tuan, Syafi'i sebut ada dalilnya, Maliki sebut ada dalilnya, maka berijtihad daripada situ tidaklah dikira sebagai taklid buta. Mengikut di situ tidaklah dikira taklid buta. Baik jika kebekuan atas zahirnya nas tercela. Sebagaimana hal ini terdapat di dalam kumpulan Zahiriyah lama dan baru. Tuan-tuan tahu Zahiriyah ni apa? Zahiriyah ini ialah
Satu mazhab yang dipanggil mazhab Zahir. Mazhab Zahir ni ialah depa tak mau kaji dah, depa tak mau apa dah, depa kata yang tu lah. Itu nama dia Zahir. Dia tak ada fikir-fikir dah. Allah tu ada tangan. Depa kata Allah ada tangan. Kan? Yadullah disebut tangan Allah. Depa kata Allah ada tangan. Sedangkan kita ada hurai lagi, Allah tak menyerupai makhluk. Jangan kata Allah ni ada tangan macam kita. Ada juga yang kata Allah ni ada tangan, cuma tangannya tak serupa macam makhluk. Allah tak ada tangan macam makhluk. Ada yang kata Allah ni ada tangan tapi tak serupa dengan tangan makhluk. Kalau tak serupa, maknanya tangan tu ada tangan macam mana? Sebab tu mazhab kita ke, tauhid kita ke, kita tak cakap macam itu. Yadullah itu dikatakan, dibilangkan dengan kuasa Tuhan. Diartikan dengan maksudnya ialah kuasa Tuhan. Zahiriyah lain. Zahiriyah ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan belajar mazhab Zahir lah, mazhab Zahir, dia kata kalau kita nak mina anak dara, kita boleh suruh anak dara tu buka semua. Kalau kita dah tetap nak menikah dengan dia, maka kita boleh tengok tu boleh buka semua. Seronok tuan-tuan, tiap-tiap hari pergi tengok orang. Tak ada kerja tengok orang. Sekarang ni 4 kali dah kata. Sebab tu mazhab Zahiriyah ditolak. Tak terpakai mazhab Zahir ini. Maka lebih tercela lagi kebekuan atas perkataan para ulama terdahulu tanpa memperhatikan padanya perubahan zaman, keperluan dan peringkat pengetahuan. Dia kata kita ni tak boleh beku. Okey, kita ni tak boleh jadi beku. Kerana zaman semua ni berubah, keperluan juga berubah, peringkat pengetahuan berubah. Malah peringkat fatwa ini berubah bukan setakat perkataan, bukan setakat zaman, keperluan, malah berubah juga kerana tempat. Berubahnya, berbezanya fatwa itu bukan kerana zaman semata-mata, kerana tempat. Walaupun di zaman yang sama macam kita ni, di zaman kita ni satu taman 2012, 2014, 33 satu tahun, tapi fatwa kadang-kadang tidak sama sebab perbezaan tempat dan keadaan. Sebab itu ada fatwa-fatwa di Malaysia ini yang tak sama antara negeri Perak dengan negeri lain. Negeri ni kata boleh, negeri ni kata tak boleh. Singapura kata boleh, Malaysia kata tak boleh. Indonesia kata boleh, Malaysia kata tak boleh. Dulu-dulu kita terkejut bila fatwa Singapura kata boleh makan kopi taik musang. Musang ni makan kopi, lepas tu dia berak. Taik musang tu dia ambil, dibasuh, dibuang taik dia, kekal kopi. Dan kopi tu diproses menjadi kopi musang. Secawan RM60 tuan-tuan. Ni secawan ni RM60. Kalau beli Nescafe tahan setengah tahun. Dapat kopi musang setengah RM60. Mahal. Fatwa dia apa? Halal. Halal. Pening kepala kita. Macam mana taik musang halal? Maka ulama-ulama menjawab, kita tidak makan taik, kita makan kopi. Kopi dia bila masuk dalam perut, kopi itu tak dapat diproses oleh taik, oleh perut musang. Akhirnya dia hanya dibalut. Kopi itu tetap dalam asal, buang kulit dia makan. Kalau sanggup. Kalau tak sanggup, minum kopi Cina. Itu fatwa mereka. Nak kata apa halal-halal? Mereka kata halal-halal. Apa yang kita boleh kata? Mereka dah buat kajian. Tuan-tuan ingat nak buat fatwa ni main gitu-gitu saja kan? Main kaji, mak demonstrasi apa semua, tengok. Okey ustaz, dah tahu mereka tu ambil kopi taik musang, basuh taik dia, ambil kopi. Yang gatal pergi cari taik musang tu buat siapa? Pergi ambil kopi sudah lah. Tuan-tuan, mereka ambil kopi taik musang sebab kopi itu hanya dimakan oleh musang, yang mana musang tu tahu kopi tu bagus. Kopi tu musang tu tahu yang ni bagus, yang ni bagus. Dia cuma makan kopi yang bermutu. Itulah dia sebab dia tuan-tuan. Ya Allah, macam-macam.
Ni nama dia pembahasan tentang ijtihad, pembahasan dengan fatwa dan sebagainya. Baik, kemudian kami memprediksikan seandainya para mujtahid dahulu sempat hidup di zaman kita dan melihat apa yang kita lihat, tentu mereka banyak mengubah fatwa dan hasil ijtihadnya. Dia kata ulama-ulama zaman dulu kalau hidup zaman la ni, tak tahu nak abang tuan-tuan tak tahu nak abang lah, fatwa ni tukang saja. Amal yang ni yang saya akan sentuh malam ni di dataran kita pasal lagi. Tentang Allah Ta'ala bagi macam-macam pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang seluruh umat selain daripada kita tak dapat rasa benda ni. Tuan-tuan mai tadi naik kereta, ada umat dulu naik kereta. Kita pergi Mekah naik kapal terbang, ada zaman dulu naik kapal terbang. Ni nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kita ni, tuan-tuan perasan tak? Umat zaman lain tak dapat. Tuan-tuan cemuih tengok muka saya, tengok kat cermin, tengok kat TV. Tak mau tengok live tak apa, tengok TV. Nyampah aku pergi tengok TV. Tengok TV muka saya juga. Mana ada umat lain ada TV macam kita? Boleh rakam gambar lagi. Boleh rakam gambar. Tu gambar siapa tu? Ustaz Kazim, gambar tu. Gambar tu boleh tak jadi saksi? Sebiji gambar ni memang kamera sungguh. Saya tengah mencuri. Ni nampak tak CCTV ni? Ustaz Kazim mencuri kedai Haji Zaini. Haji Zaini main kuliah, saya duduk curi susu dumek tempat dia orang. CCTV rakam gambar saya. Bawa pergi ke balai polis pergi rujuk dekat ulama kata tak boleh ni dia nak saksi mata. Tak masalah, dia mata tu mata pun tidak. Haji Zaini pergi kuliah, budak-budak dia tidur di kaunter kena pukau. Jadi kami ambil gambar dia dengan CCTV ni. Dia tak mau pasal dia. Hai, tidakkah beku tu? Kalau dah ada kamera pesuluh gambar hang, betul gambar hang, siasat betul tak betul, boleh tak pakai? Tak boleh pakai maknanya tak tahu nak abang tuan. Itulah nama-nama Yusuf Qaradawi sebut. Dia kata kalaulah ulama-ulama zaman dulu hidup zaman la ni, banyak fatwa hak daripada ubah. Pasal apa? Pasal hari ni makin canggih. Hari ni debu orang boleh simpan dalam botol, nama dia tayamum. Hari ni debu orang boleh korek dalam tanah, ambil debu hak paling bawah sekali. Buat apa hukum debu dalam ni? Apa hukum debu tayamum bubuh dalam plastik, tepuk pakai. Masya Allah tuan-tuan, macam-macam canggih dah sekarang ni. Jadi sebab itu dia kata di sini kena sentiasa ada ijtihad. Jangan kita meletakkan satu hukum dia tak berubah bila-bila. Yang tak berubahnya adalah benda yang tak boleh ubah. Semayang tu benda tak boleh ubah. Jangan dia ubah. Saya berijtihad bahawa boleh dah semayang guna bahasa Melayu. Sebab sekarang ni ramai orang tak erti bahasa Arab, kita buh bahasa Melayu. Sesat, tak boleh ubah. Besok semayang alhamdulillah tukar lain tuan-tuan. Mintalah pada Allah janganlah main budaya ni. Tadi saya mengajak satu sekolah pagi tadi, makan dengan pengetua dia. Baru ni depa buat motivasi. Panggil satu orang pakar motivasi, kumpul budak-budak tingkatan 5 nak periksa. Bagi semangat. Satu pakar motivasi ni orang Kristian masuk Islam. Dia ceramah. Adik-adik, saya mau tanya sama kamu. Ada seorang Kristian, orangnya sangat baik, penyantun dengan ibu bapanya. Suka menderma, membela anak yatim, suka menolong orang miskin, pergi ke hospital, jaga orang sakit. Kalau dia mati, masuk syurga atau tidak? Masuk, kata budak-budak. Boleh bayang tak tuan-tuan? Saya tak mau sebut sekolah mana. Dia kata boleh masuk syurga. Dia tak ambil ada seorang Kristian yang sangat baik. Depa cuma ambil yang sangat baik, yang sangat suka menderma, yang sangat suka tolong anak yatim. Tapi depa tak cek yang mula-mula.
Kristian. Akidah. Nampak tak tuan-tuan? Itu pahaman budak-budak. Inilah dipanggil sebagai pahaman pluralism. Agama adalah sama. Sampai ada seorang Islam berkata, Sami Hindu dalam Tok Kong tu baik. Daging tak makan, darah tak makan, duk makan sayur saja. Arak tak telan, babi tak makan. Nikah pun tak, duk cekor tu. Tu masuk syurga tu. Astaghfirullahalazim. Apa ke gila dah tuan-tuan. Ni bukan gila babi dah ni tuan-tuan. Ini teruk dah gila babi lagi. Persoalan nombor satu ialah akidah. Akidah ni tak boleh usik. Tapi orang hari ni tak nampak akidah dah. Orang hari ni nampak di sebalik akidah ni mereka tenggelamkan. Mereka nampak kita ada satu kesepakatan, kita ada satu kefahaman, kita ada satu matlamat dan tujuan. Saya rasa kita tidak ada masalah. Tak ada masalah apa. Masalah nombor satu, asas. Tuhan kita, kamu tak mengaku Allah. Itu asas. Asas ini kalau tuan-tuan tolak, habis. Walaupun yang lain itu tuan-tuan sepakat serupa. Kita ada satu keserasian, kita ada satu matlamat perjuangan. Tapi kita satu akidah tidak. Akidah ni ditolak. Jangan main-main tuan-tuan bab akidah ni. Tapi dalam bab benda yang boleh dibincangkan, maka kita boleh bincangkan. Sebab tu dalam haji setiap tahun ulama-ulama haji bermuzakarah. Apa hukum melontar waktu ini? Apa hukum melontar waktu ini? Syafi'i kata macam ini, Hanafi kata macam ini. Mana satu kita nak melontar? Zaman mereka dulu mungkin buat haji dalam 3, 4, 5 ribu orang, 10 ribu orang, 50 ribu orang, sesuai masanya. Tetapi sekarang yang buat haji juta. Kalau dia ikut serentak pada zaman itu, pada waktu ini, gelincir matahari kena melontar, semua sepakat, mati semua orang. Maka ulama-ulama bincang balik, yang ni nak pergi ke apa, yang ni nak buat ke apa, supaya yang pentingnya melontar itu dapat dilaksanakan, bukan masanya yang dipertahankan. Itu kaedah dia. Jadi di sini yang kita tidak ada kebekuan ijtihad dan fatwa tadi. Bagaimana tidak? Sedangkan para mujtahid setelahnya akan mengubah hasil ijtihad tersebut, mungkin kerana perbezaan ruang dan waktu. Sudah berbeza. Dulu ada ulama yang menghalang orang imam semayang pakai mikrofon. Sebab katanya Rasulullah tidak pernah semayang guna mikrofon. Dia pun buat keluar ayat Quran, wala tajhar, jangan kamu jaharkan suara kamu, jangan kamu perlahankan pula, wala takhafit biha, jangan kuat sangat, jangan slow sangat. Akhirnya tak pakai mikrofon. Itu mungkin dulu, tapi sekarang semayang di Masjidil Haram 5 juta, 4 juta. Kalau tu imam tak pakai mikrofon, pakai duk tengok, dia sujud ke rukuk, dia rukuk ke sujud, pakai duk tengok tu. Sebab tu sekarang tuan-tuan semayang masjid kita ni 2-3 tingkat. Kalaulah tak boleh semayang pakai mikrofon, macam mana orang semayang di atas dengan semayang di bawah? Tak kepenin kita. Tak dengar, tak dengar. Jenuh lah. Tak salah pakai mikrofon. Yang salahnya dah pakai mikrofon hamjerit. Alhamdulillah, yang tu yang salahnya. Dah pakai mikrofon baca pelan-pelan, alhamdulillahi rabbil alamin. Biasalah. Tapi ada ulama yang masih nak kekal tu, tak boleh pakai mic. Nabi tak buat. Bro, kesian dekat orang perempuan tu. Masjid zaman Nabi kecil pada masjid kita lagi, tak apalah. Tapi hak kita sekarang ni, Masjid Shah Alam 25,000 orang sekali masuk, nak sembahyang lagu mana tak dengar apa. Ini yang dikatakan terbukalah benda itu. Buat lagi ijtihad. Tak salah pakai mikrofon, tak salah. Azan tu imam azan di sini, speaker pasang di atas, tak salah. Dak dia kata kena panjat menara. Besok masuk hospital, seorang Bilal jatuh daripada menara setinggi. Tak pasal ya tuan-tuan.
Jadi ini yang dikatakan supaya kita ni lebih terbuka lagi. Bahkan kata dia, bahkan bagaimana hal ini tidak berubah sedangkan para mujtahid sendiri pada kurun yang sama telah mengubah beberapa penyataannya kerana beberapa ijtihad yang mereka kehendaki, mungkin kerana pengaruh umur, mungkin kematangan, mungkin kerana ruang dan waktu. Malah kata dia, Imam Syafi'i sendiri ada dua ijtihad. Imam Syafi'i mempunyai dua mazhab. Pertama, mazhab sebelum dia menetap di Mesir, maka mazhab itu pendapatnya dipanggil qaul qadim. Bila Imam Syafi'i berpindah ke Mesir, maka pendapatnya banyak bertukar, dipanggil sebagai qaul jadid. Masa dia duduk di Mekah, masa dia duduk di Iraq, nama dia qaul qadim, pendapat dia lain. Bila dia pergi ke Mesir, dia tengok persekitaran Mesir pula lain, dia keluarkan pula pendapatnya yang dipanggil sebagai qaul jadid, qaul baru, pendapat yang baru, sampailah dia mati di Mesir. Hal ini boleh saja berlaku kerana ia baru tahu tentang hal yang sebelumnya belum diketahui, atau ia mendengar sesuatu yang belum pernah ia mendengar sebelumnya. Diriwayatkan pula tentang Imam Ahmad bahawa dalam satu persoalan yang ia pecahkan ditemukan beberapa versi jawapan yang diberikannya. Hal itu kerana fatwanya disampaikan dalam situasi yang berbeda. Bab ini tuan-tuan boleh tengok dalam bab hukum, dalam bab hukum memberi upah kepada anjing, kepada pembunuh anjing. Dia sebut apa tuan-tuan? Mula-mula dia kata, kalau orang tu tembak anjing, anjing gila banyak, dia tembak pam. Ataupun beli anjing yang cerdik, boleh bayar dengan duit. Tak lama kemudian Imam Ahmad ni bertukar pendapat. Upah pada orang tembak anjing pun haram, jual anjing yang cerdik pun haram, dapat duit. Dia balik sama dengan pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, kalau kita ada senapan patah, pergi upah tembak anjing gila, dapat RM20 seekor, haram. Beli anjing pun haram. Mula-mula Imam Ahmad kata halal. Tak berapa lama lepas tu dia tengok, dia kaji-kaji, dia kata haram. Dua-dua haram. Ni dia tuan-tuan, perbezaan ijtihad tadi kadang-kadang bertukar berdasarkan kepada kematangan umur. Dulu dia tak jumpa, lah dia jumpa dah. Dulu dia tak ada, lah dia ada dah. Sekarang dia bertukar. Di situ nampaknya ijtihadnya. Baik, yang kedua, masalah yang ke muka surat yang ke-72. Mengutamakan studi dan perancangan dalam urusan dunia. Kita masuk tajuk sikit ya. Malam ni kita nak habis pukul 9, masih ada rakaman. Ya, malam ni, mulai malam ni dan seterusnya lah, masjid tuan-tuan ni akan dijadikan tempat merakamkan CD ceramah kita setiap bulan. Ya, ni tu kameraman datang, tajinan lah. Jadi kita akan tulis dekat kita punya CD tu, dirakamkan di masjid daerah Bagan Serai, sekian-sekian tarikh nama kitab, dan kita akan bubuh nama telefon Haji Nan. Bangga. Jadi segala urusan pertanyaan, telefon Haji Nan ke, Cikgu Amin ke apa ke, Ustaz Kazim punya kuliah bulan ni mai bila. Selalunya gitulah. Jadi bila kita bubuh di Kuala Lumpur ke mana ke, lepas 2, 4, 5 bulan tuan-tuan, orang ramai pasal daripada ikut jadual. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Masjid Bagan Serai ni terkenal lah satu dunia. Pasal CD kita ni akan didapati, di-download dan sebagainya seluruh dunia nanti. Ni mudah-mudahan Allah tolong Masjid Bagan Serai ni. Baik, jika kita katakan pentingnya mendahulukan ilmu daripada amal dan persoalan agama, maka Yusuf Qaradawi berkata, saya tekankan pula pentingnya ilmu dalam persoalan dunia. Tadi kita baca, dalam kita nak ada ilmu, dalam kita nak beramal, kita mesti ada ilmu. Itu syarat. Kerana itu Isra' dan Mi'raj ni ulama-ulama buat perbandingan, buat ibrah. Kenapa Nabi Muhammad pergi waktu malam? Kenapa Nabi Muhammad Jibril bawa? Kenapa Nabi Muhammad naik burak? Kenapa Nabi Muhammad dipimpin oleh Jibril?
Nak menuju ke mana Nabi Muhammad ni? Nabi Muhammad nak menuju kepada Allah, nak beribadat kepada Allah, memenuhi jemputan Allah. Maka ulama-ulama tasawuf kata, dalam kita nak menuju kepada Allah, nombor satu, kita mesti ada pembimbing. Nabi Muhammad yang duk iring dia ialah Jibril. Nombor satu, kita mesti ada guru yang bimbing kita. Dia bukan boleh pergi ikut-ikut saja. Yang tu yang taklid tu. Pergi tengok orang sembahyang, aku sembahyang. Ngaji tak? Tengok orang puasa, aku pun puasa. Apa syarat batal tak tahu. Orang pergi haji, dia pun pergi cokoh duduk sana juga. Orang pakai ihram, dia pakai ihram. Orang tak pakai sepeda, dia pakai. Bila dia buka ihram, ada seluar dalam dia. Alah, pakcik pakai siapa? Awak tak pakai. Apa ni? Dia marah kita, tegur dia. Ni yang kata orang hak tak erti. Dia mesti ada guru. Yang kedua, kenapa naik burak? Burak tu seolah-olah kenderaan. Nak menuju kepada ibadat kepada Allah, mesti ada kenderaan. Kenderaannya ialah ilmu. Ilmu. Bimbingannya ialah guru. Apa yang diajar ialah ilmu yang benar. Guru yang benar dan ilmu yang benar. Itu kalau nak menuju beribadat kepada Allah, menuju pada Allah, kita sembahyang dan sebagainya. Dalam dunia ni pun kita ada ilmu. Wajib ada ilmu, tuan-tuan. Masya Allah. Hari ni nak perang pula Turki dengan Syria. Hari ini Turki pula kata kami akan ambil tindakan. Tu dia Turki. Oh, dia cakap bahasa kita. Dia cakap bahasa kita, tuan-tuan. Masya Allah. Dia tembak kapal terbang F4. Roket tembak. Macam mana roket tu boleh tembak kapal terbang? Dia ikut kapal terbang nak ngelak ke mana, tuan-tuan? Dia ikut pom kena. Ada ilmu. Nak berperang kena ada ilmu. Ni nak buat mikrofon, cakap di sini tapi keluar suara, kena ada ilmu. Dengan ada ilmu inilah kita jadi maju, tuan-tuan. Kenapa kita ni dapat umat dapat keistimewaan lebih daripada umat zaman lain? Sebab kita ada penggunaan ilmu. Dulu ilmu tahap ni, sekarang umat manusia ilmu, masya-Allah. Kadang-kadang ilmu umat zaman dulu kita tak boleh capai. Walaupun kita dah moden. Ilmu tentang piramid sampai sekarang kita tak tahu. Macam mana mereka boleh potong batu 4 segi, 4 segi, 4 segi, 4 segi. Sampai keluar tak tahu. Kan ada gergaji macam tu. Dia potong dengan apa? Macam mana cara mereka pergi angkat buat lagu tu? Sampai keluar pun tak tahu. Bukan ada kren. Ilmu tak tercapai. Dan kalau orang dulu pun hidup zaman kita, dia pun tak boleh buat. Ni menentang apa ni? Duk tengok kamera dia pun tak tahu. Tak apa, dia duduk ketuk pula. Hello, dia duduk ketuk pula. Dia tak tahu, tak. Dia pun tak boleh buat. Jadi, apa zaman, di mana zaman yang kita kena ada, di situ mesti kita ada ilmu. Umat Islam kena ada ilmu nak bersaing dengan orang. Ilmu tentang ekonomi. Ni ilmu tentang bisnes. Bila kita tak ada ilmu tentang bisnes, kita duk kena tipu saja. Ilmu tentang politik. Puak-puak kafir ni cerdik politik. Apa benda hak depa buat semua depa untung. Orang kita pula duk rugi saja, bergaduh sama-sama kita, hak untung puak-puak kafir. Depa nak apa mendapat. Pasal kita baik dengan depa, kita nak hak depa punya. Depa kata nak yang kami punya, bagi hak kami dulu. Bagi depa untung. Kita juga sanggup korban. Itu ilmu, depa ada ilmu banyak. Ilmu untuk bercakap, ilmu nak bina bangunan. Hak Jabatan Pulau Pinang, jabatan nombor 1 paling panjang di dunia. Dia kata jabatan ni boleh absorb gempa bumi. Dia buat daripada getah. Orang Malaysia reka buat. Tuan-tuan cuba tengok burung yang terbang di langit. Kita kata seronoknya burung lang. Mata dia tajam, dia boleh tengok orang di bawah.
Tapi kalau manusia guna akal, dia boleh terbang lagi hebat daripada burung lang. Tuan-tuan naik bas, Airbus, naik bas udara, nama dia Airbus. Saya naik sekali lah. Saya naik daripada Jeddah ke Malaysia. Besar tuan-tuan. Daripada Qatar pergi ke Malaysia, Malaysia pergi ke Australia. Saya naik daripada Qatar, bukan Jeddah, Qatar pergi ke Malaysia, Malaysia pergi Australia. Masa tu mas pun tak sampai lagi, mas pun sampai 2 minggu lepas. Saya naik dulu. Besar gila tuan-tuan. Saya tengok lagu ni, astagfirullah, masya-Allah, besar. Boleh terbang kan ni besar ni. Kita jenis orang kampung pula, mana nak tahu besarnya. Tengok hak naik tu halus. Rupa tingkap ni. Kursi ni besar tuan-tuan. Untuk saiz ekonomi pun besar. Di tuan-tuan yang gemuk-gemuk ni tak gaduh naik Airbus tuan. Kalau tuan-tuan naik kapal terbang Air Asia, tuan fikir 2 kali lah, kena ambil 2 seat. Besar. Ada katil dalam dia. 3 tingkat katil. Dan bila dia terbang tuan-tuan, bila dia naik tu, saya tak terasa. Dah terbang lah ni. Punya besar gegaran tak ada. Naik hak kecil punya tuan-tuan, saya pergi Singapura, naik kecil punya Ipoh Singapura, ngucap tuan-tuan, dia punya lari, astagfirullahaladzim, ya Allah selamatkanlah aku ya Allah. Saya lagi nak turun satu masalah, nak naik satu masalah. Ilmu, kalaulah manusia ni ada ilmu tuan-tuan, dia terbang lagi bagus daripada burung. Dia boleh minum, boleh makan, boleh tidur, boleh tengok TV, boleh dengar radio. Burung yang terbang boleh buat apa? Tuan-tuan duk tengok ikan lumba-lumba. Saya pergi ceramah di Australia. Saya tengok ikan lumba-lumba tepi kapal saya. Ikut saya. Saya babai kat dia, dia babai balik. Yang tu saya tambah, tu bohong. Seronoknya ikan ni. Berlumba 3-4 ekor, terjun naik. Tapi kalau kita ada akal, kita boleh berenang lebih hebat daripada dia. Kita boleh naik krus, ada kolam renang, ada makan, ada minum atas krus. Kita boleh menyelam dalam lautan, nama dia kapal selam. Lagi hebat daripada ikan lumba-lumba tadi. Itulah kelebihan akal yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Tuan-tuan rasa hangat, bubuh aircon sejuk. Macam mana tuan-tuan? Hidup kita, binatang mana ada? Tak ada. Tuan-tuan rasa jalan kaki lengoh, naik kereta. Sahabat saya beli kereta tuan-tuan 1.4 juta. Masya Allah, berapa banyak duit dia ni, 1.4 juta. Dia ajak saya naik tumpang syafaat. Kereta dia bukan macam kereta kita ni tuan-tuan, pengawalan macam kita semua ada, khusus khas driver dia. Dalam Perak ni ada 3 buah, dalam Malaysia ada 3 buah, bukan Perak, Malaysia. Kebetulan saya baik dengan dia ajak saya naik. Tengok ada TV, ada peti air. Saya tanya dapur tak? 1.4 naik tuan-tuan, ronda langgar lopak, tak ada apa lah, relax. Saya tanya ni kalau macam jam, dia boleh terbang. Dia kata kat saya, ustaz jangan perli saya pula. 1.4 kalau jam tak terbang, leceh. Tapi mahal tuan-tuan, hebat, sedap kata dia. Dia kata ustaz laju, ustaz tak ada goyang apa, lagi laju lagi sedap ustaz. Ustaz bayang tengok air ustaz tak tumpah ustaz, laju tak ke mana. Pak saya duduk dalam botol, tumpah apa ustaz? Subhanallah, insya-Allah, subhanallah, hebatnya, alhamdulillah. Tak apalah, itu duit dia banyak, rezeki dia, ilmu lah tu. Dulu kita pulah kereta lah, button ilmu lah tu, malas nak pulah, tekan lah. Tak satu hari lagi besok duduk kereta, mana nak tahu tak? Ilmu Allah Ta'ala bagi pada kita akal, suruh fikir.
Kawan saya tuan-tuan, dia baru beli kereta, plastik tak buka. Saya nak bawa kereta hari Ahad kemarin, nak try. Saya suruh nak naik kereta. Dia pasal dia habaq kat saya, dia beli kereta ni pakai button semua button. Dan dia kata, kalau kita nak tukar channel, cakap. Channel tu akan tukar sendiri. Radio perak, pop, radio perak. Kuatkan volume kuat. Turunkan volume rendah. Tu yang saya kata, oh canggih kereta. Saya pergi bawa. Rupa-rupanya masa dia bawa, isteri dia duduk sebelah. Tukar channel, isteri dia tukar entah mana. Masya Allah, alhamdulillah. Saya kata hampa kena aku no. Tak apa. Kita pun percayalah kan, boleh bercakap volume tukar sendiri. Rupanya bini dia yang tukar entah tu. Dia bawa aja. Ni pun duk mengelak juga. Sebelum kata dia, kita hidup zaman yang mengasaskan segala sesuatu pada ilmu pengetahuan. Kerana segala persoalan hidup tidak dapat dilakukan tanpa adanya perancangan. Tuan-tuan, nak buat masjid kena rancang, nak kahwin kena rancang, apa benda pun kena rancang. Mana boleh main buta aja buat. Nak buat apa pun kena duduk bincang, rancang sesuatu. Maka nak merancang inilah kena panggil orang-orang yang ada ilmu, duduk semeja. Apa pendapat kamu? Apa pendapat kamu? Apa pendapat kamu? Tuan-tuan ingat nak buat rancang ni, buat jalan main jalan saja? Tak, mesti ada kepakaran dia. Maka orang yang kepakaran inilah yang duduk di situ. Kita ni yang tak tahu apa-apa, yang cakap banyak siapa? Apa ni bodoh, pok-pok ni bodoh, hang-hang ngaji tak mana? Hang pun tak erti. Depa tu kaji satu-satu. Dalam bidang fatwa ada kepakaran dia. Dalam bidang dunia pun ada kepakaran dia. Kita tak tahu apa, duk diam-diam. Duk diam-diam kita tak tahu. Sebab tu kadang-kadang bila kita ni lebih daripada depa, tu yang kadang-kadang silap. Kereta tu engineer dia buat elok. Speaker tara ni, kekuatan speaker sama dengan kekuatan bateri, kekuatan wire yang masuk ke speaker, masuk ke radio, wire tu cukup menampung arus. Dia buat canggih lah. Canggih dah tuan-tuan. Sebab tu kereta mahal-mahal dia tak ubah lah. Sebab dia buat dah, kekuatan speaker dia boleh sampai di sini. Kadar angin masuk, ketebalan cermin supaya tak dengar angin, semua dia kaji dah. Datang ke kereta kita pergi proses pula. Ni tak sedap, tak kick. Kita pun bos sana bagi kick. Bos ni bagi kick. Wire tak tukar. Wire power tu tuan-tuan daripada bateri ke situ tak tukar. Yang permintaan lagi banyak, tapi supply tak ada. Tu yang terbakar kereta, hak mati bulan Penang. Wire daripada aksesori dia terbakar. Dia terbakar. Banyak orang yang tukar. Dia pulas bagi laju, tukar sport rim bagi besar, tayar besar, tapi wire brake tak tukar. Dia guna kekuatan pedal brake dia tu, pedal dia, wire dia, kabel dia sama dengan tayar rim 14. Dia pergi tukar 18. Kekuatan tak kuat. Akhirnya dia tekan jalan-jalan pun putih, pi lagi. Lalai accident. Sebab tu tuan-tuan, dah buat dah. Kalau tuan-tuan nak ubah sendiri, pergi buka kereta sendiri buat. Pergi tempah satu kereta khas, handmade punya, ikut kehendak kita. Berapa banyak orang yang tak erti tuan-tuan, dia pergi proses sana, dia pergi ubah sini, lama-lama membahayakan nyawa dia. Benda ini kita akan sambung lagi lepas raya lah. Sekadar itu sahaja tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa syattid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa salit alaihim qalban min kilabik ya qahhar jabbar ya muntaqim. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim walhamdulillahi rabbil alamin. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.